Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wala haula wala quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Wala haula wala quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Wala haula wala quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Wa qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. صدق الله العظيم. Tuan-tuan muslimin muslimat, tetamu Allah Subhanahu wa taala yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan limpah dan kurnia dapat kita bersama-sama pada malam ini, malam yang ke-17. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum zakarullah fastaghfaru li dzunubihim wa may yaghfiru dzunuba illa Allah wa lam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Sadaqallahul azim. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman yang bermaksud walladzina idza fa'alu fahishatan, dan orang-orang yang telah melakukan perkara-perkara keji, melakukan perkara dosa, au zalamu anfusahum, dan mereka melakukan kezaliman terhadap diri mereka, lantas zakarullah, lantas mereka mengingati Allah Subhanahu wa ta'ala, fastaghfaru li dzunubihim, maka mereka minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Walam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun, maka mereka tidak berkekalan atas apa yang telah mereka lakukan, dan wa hum ya'lamun, mereka adalah orang-orang yang mengetahui. Ulaika jazaohum maghfiratun min rabbihim, bagi mereka syurga, jannatin tajri min tahtihal anhar, syurga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, khalidina fiha, yang berkekalan mereka di dalam syurga, wa ni'ma ajrul amilin, mereka mendapat nikmat yang tak sangka kerana mereka itu tergolong daripada kalangan orang-orang yang beramal. Baik tuan-tuan muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, manusia ni adalah makhluk yang ghaflah. Kita kata makhluk yang ghaflah, orang Penang kata ghaflah ataupun nasiyah, makhluk yang banyak melakukan dosa terhadap Allah Subhanahu wa taala. Dan kita ni terdedah dengan dosa. Sebab kita ni makhluk manusia yang tak dapat lari daripada melakukan kesilapan. Al-insan la yakhlu anil khata' wa nisyan. Manusia tidak sunyi daripada melakukan kesilapan dan lupa. Kullu bani Adam khata'un wa khairu khata'in at-tawwabun. Kesemua anak Adam melakukan kesalahan, dan sebaik-baik kesalahan mereka itu bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Manusia banyak melakukan dosa. Jadi apa yang dikatakan dosa? Apa yang dimaksudkan dosa? Dosa itu ialah siksaan. Orang yang melakukan dosa itu, orang itu layak disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang yang melakukan dosa itu adalah orang yang melakukan kezaliman terhadap diri dia sendiri. Orang yang melakukan dosa seolah-olah dia mencampurkan dirinya ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Sama ada dosa kecil ataupun dosa besar. Maka dia sepatutnya, orang yang melakukan dosa sepatutnya dia akan diazabkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi Allah Subhanahu wa taala yang bersifat Ar-Rahman Ar-Rahim, seperti mana kita sebut Bismillahirrahmanirrahim,
dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang, maka Allah Subhanahu wa taala yang bersifat pemurah lagi Maha Penyayang akan mengampunkan segala dosa-dosa yang telah kita lakukan sekiranya kita beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, sekiranya kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wastaghfirullah innallaha ghafurur rahim." Maka hendaklah kamu beristighfar kepada Allah, hendaklah kamu minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha penerima taubat lagi Maha mengasihani. Allah Subhanahu wa taala memberi peluang kepada kita setelah kita melakukan dosa supaya kita kembali bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, kita beristighfar, kita mengakui kita ni melakukan dosa. Maka oleh sebab kita melakukan dosa, maka Allah Subhanahu wa taala bagi peluang kepada kita untuk kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Macam-macam dosa yang kita lakukan, tak ada manusia yang dalam dunia ni yang tidak melakukan dosa, melainkan Nabi maksum. Nabi tidak ada dosa yang terdahulu dan yang akan datang. Kita ni dosa banyak. Hak ada pun dosa dah banyak dah, yang akan datang lagi tak tahu macam mana. Sama ada dosa mata, dosa telinga, dosa mulut dan sebagainya. Kita melakukan dosa. Kadang-kadang dengan tak sengaja kita melakukan dosa. Dengan mata kita tengok benda-benda yang tak baik. Mulut kita kadang-kadang mengumpat, sambil-sambil saja. Kan, sambil-sambil saja kadang-kadang orang lalu kita tengok, kita pun kan bagi syarat, kan bagi syarat kadang-kadang. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi apabila kita makhluk yang terdedah dengan dosa, maka kita kena sentiasa berwaspada. Kata Sayyidina Umar bin Khattab, "Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu." Kamu hisap diri kamu sebelum kamu dihisapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi marilah sama-sama saya mengajak diri saya, lebih-lebih lagi diri saya ini yang kita banyak melakukan dosa, kita beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Maksud beristighfar ni kita minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Hukum beristighfar ni apa dia hukum dia? Hukum dia ada hukum beristighfar ni minta ampun ni, iaitu hukum ni sunat. Saja-saja kita duduk astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Kadang-kadang lepas sembahyang, kan, lepas sembahyang kita beristighfar. Kadang-kadang mulut beristighfar, hati teringat kau lain. Kan? Sebab tu imam sebut astaghfirullahalazim, kita pun astaghfirullahalazim, hati tu dipikir kau lain. Kan? Kalau kita menyelami apa maksud istighfar, astaghfirullahalazim, aku minta ampun kepada Allah. Ataupun kita kata astaghfirullahalazim wa atubu ilaih, aku minta ampun dan aku bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ada hukum taubat menjadi wajib apabila kita melakukan dosa. Kita ni sentiasa melakukan dosa. Boleh katakan setiap hari kita melakukan dosa. Sebab itu ulama menyebut bahawasanya kelebihan orang yang beristighfar, orang yang minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, orang yang bertaubat. Kata Sayyidina Ali, Imam Ghazali karamallahu wajhah, Imam Ghazali sebut orang yang bertaubat itu adalah jalan permulaan untuk mendekatkan diri dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Jalan permulaan. Dia nak dekatkan diri dia kepada Allah Subhanahu wa taala, dia mesti bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dulu. Lepas tu barulah dia dengan sifat-sifat yang lain. Sifat syukur, sifat sabar, sifat qanaah, sifat rojak, sifat khauf dan sebagainya. Tapi kata Imam Ghazali, permulaan jalan untuk menujukan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Keistimewaan kita beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, kata ulama, kita manusia itu dia menghidupkan diri dia setelah dia menyedari dia melakukan dosa. Banyak mana kita melakukan dosa, walaupun sebanyak buih di lautan,
walaupun sebanyak pasir-pasir di pantai, walaupun kata ulama dosa kita ni boleh susun sampai naik ke langit, banyaknya dosa kita, Allah Ta'ala akan ampunkan dosa kita walaupun sebanyak mana, tapi dengan syarat kita ikhlas kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kita pun pernah dengar muslimin, kebanyakan kita pernah mendengar cerita orang yang bunuh 99 orang. Nabi sebut pernah berlaku pada zaman dulu. Nabi sebut pernah berlaku pada umat-umat yang terdahulu. Umat yang terdahulu ada satu orang manusia ni, dia bunuh 99 orang. Maka dia nak bertaubat, maka dia cari di manakah orang yang paling alim. Dia nak tanya apakah jalan penyelesaian dia. Maka seorang pendeta itu mengatakan, dosa kamu tidak akan diampun sebab kamu telah melakukan pembunuhan 99 orang. Jadi oleh kerana dia tidak puas hati dengan jawapan seorang pendeta tadi ni, dia tak puas hati, maka dia bunuh seorang pendeta tadi ni. Maka cukup 100 orang, 100 orang dia bunuh. Maka dia mencari lagi, mencari alim ulama, orang yang paling alim yang dapat memberi jawapan, adakah setelah dia melakukan dosa bunuh orang ni, adakah dosa dia ni diampunkan oleh Allah. Akhirnya dia bertemu dengan seorang alim. Maka seorang alim kata, walaupun kamu bunuh orang 100 orang, dosa kamu akan diampunkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala dengan cara kamu bertaubat. Tiada jalan yang menghalang diri kamu untuk kamu bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Akhirnya dia bertaubat. Dan dalam perjalanan selepas dia bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, maka dia meninggal. Bila dia meninggal, datanglah malaikat rahmat dan malaikat yang azab. Maka berebutlah malaikat rahmat dan malaikat yang nak azabkan ni. Jadi malaikat azab kata dia ni layak kena azab sebab dia bunuh orang. Malaikat rahmat kata dia ni sebenarnya dia dah kembali, dia dah ikhlas, dia dah bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi maka datangkan seorang malaikat lagi, maka menjadi hakim di antara malaikat rahmat dengan malaikat yang nak azab ni. Maka akhirnya ukur jarak dia datang tu dengan jalan yang dia nak sampai tu. Jalan dia nak sampai tu, sebab ulama kata setelah kamu bertaubat, kamu kena keluar daripada tempat kamu itu pergi ke tempat yang lain. Maka dikeluar nak pergi tempat yang lebih baik itu, maka diukur perjalanan dia lebih sedengkai ya. Lebih sedengkai dia melakukan kebaikan, maka akhirnya dia terselamat. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Ta'ala, itu kelebihan beristighfar, kelebihan bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Nabi sebut at-taib minan zambi kamal la zanba lahu. Orang yang bertaubat seperti mana orang yang tidak ada dosa. Setiap hari kita kena bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Orang yang bertaubat, kata ulama, orang ni akan diberi rezeki. Orang yang bertaubat ni, orang ni dia menutup pintu-pintu syaitan, godaan-godaan syaitan. Dia kembali ingat kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka inilah peluang kita. Walaupun selain daripada bulan-bulan Ramadan kita bertaubat, lebih-lebih lagi pada bulan Ramadan, maka kita kena bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Lebih lagi kita bertaubat. Sebab apa? Sebab bulan Ramadan dibukanya pintu syurga, ditutupnya pintu neraka. Sebab apa? Sebab kita diberi peluang oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jangan sampai sampai dah nyawa dia duduk tang kungkung dah ni, baru kita nak bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, masa tu Tuhan dah tak terima dah. Sebab tu ulama menyebut orang yang nak bertaubat, kita sebut tentang taubat lah kan. Sebab saya nasihat diri saya lah kan, saya ni banyak dosa kan, banyak dosa. Kita kena akur kita ni banyak dosa, supaya kita tergolong daripada kalangan yang Nabi sebut al-kayyithu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Orang yang cerdik ialah orang yang melakukan amal untuk menghadapi kematian. Wal ajizu man atba'a nafsahu wa tamanna 'ala Allahil aman. Orang yang bodoh, orang yang ikut hawa nafsu dan dia berangan-angan. Ingat mati ni tak ada langsung dalam hati dia.
Sebab itu Imam Ghazali sebut, cara kita nak insafkan diri kita, penawar yang paling mujarab sekali ialah dengan kita mengingati mati. Bila kita ingat mati, kita akan rasa insaf. Kita kena ingat kita ni makhluk yang terdedah dengan dosa. Banyak dosa kita ni. Sebab tu kita kena bertaubat. Bila nak kena bertaubat ni? Setiap hari. Nabi bertaubat. Abu Hurairah menyebut Nabi beristighfar sehari 70 kali. Ibnu Umar mengatakan Nabi beristighfar 100 kali sehari. Nabi yang maksum, yang Nabi yang tidak ada dosa 100 kali, kita ni yang banyak dosa. Kalau logiknya bukan 100 kali, kurang-kurang kita ni 1000 kali. Kalau 100 kali sehari pun kira baik lah, kan? Sehari 100 kali pun kira baik. Tapi sepatutnya kalau Nabi kita pun 100 kali beristighfar kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kita lebih-lebih lagi beristighfar. Apa maksud beristighfar? Astaghfirullahalazim, aku minta ampun ya Allah, dengan penuh perasaan. Jangan kita dengan ikut-ikutan. Dengan orang sebut astaghfirullahalazim, kita astagfirullah. Tapi sebaliknya, bila kita sebut astaghfirullahalazim tu, mestilah rasa dalam hati kita ni, aku minta ampun ya Allah, aku minta ampun ya Allah. Kalau kita menghayati perkataan astaghfirullahalazim wa atubu ilaih, maka kita akan menangis. Kita menangis sebab kita banyak dosa. Aku minta ampun ya Allah, dan aku bertaubat kepadamu ya Allah. Aku minta ampun ya Allah, aku bertaubat ya Allah. Aku minta ampun, aku bertaubat ya Allah. Banyak dosa. Sama ada dosa kecil ataupun dosa besar. Dosa besar tidak akan diampun melainkan kita bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, sebab apa kita pernah tengok orang yang bila angkat tangan berdoa ni sampai dapat menangis? Sebab apa? Sebab dia menghayati doa dia. Kita kot di masjid ni ingat tak ada lah, kan? Jarang kita tengok orang yang berdoa menangis. Tapi kalau kita tengok di tanah suci Mekah, kebanyakan orang yang berdoa depan Kaabah, majoritinya ialah orang yang menangis. Kalau orang yang tak menangis, hatta sampai depan Kaabah pun dia tak boleh nak menangis juga. Tak tahu hati dia macam mana, kan? Kalau orang yang betul-betul dia menghayati, dia menginsafi kesalahan dan dosa dia mesti dia menangis. Nabi sebut salah satun la tara a'yunuhumun nar. 3 jenis golongan manusia ni mata mereka tu tidak akan disambar oleh api neraka. Ainun harasat fi sabilillah, mata yang berjuang pada jalan Allah. Mata yang celik-celik berusaha pergi ke sana sini berjuang untuk menegakkan agama Allah. Mata tu ialah mata yang tidak akan disambar oleh api neraka. Wa ainun bakat min khasyatillah, mata yang menangis kerana takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Angkat tangan berdoa, menangis. Air mata yang menangis kerana takut kepada Allah dapat memadamkan lautan api neraka. Wa ainun kaffat an maharimillah, dan mata yang dapat menahan daripada melakukan perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tak tengok. Mata ni bahaya. Sebab tu dalam ulama sebut, mata ni bila kita tengok benda-benda yang haram ni, imma lamatu syaitan fa'i'alu bishar, nazratu sahmun min sihami syaitan. Mata ni adalah satu panah daripada panah-panah syaitan. Kalau tengok zap dia sampai ke hati. Disebut sakit hati. Sakit hati maksudnya jiwa kacau. Dia ada perasaan lain. Yang dan rahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi orang yang nak bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dia ada hukum-hukum dia. Yang pertamanya, dia kena tinggal kesalahan dia. Tinggal serta merta dengan penuh keikhlasan. Dan dia kena ada rasa benci perbuatan maksiat yang pernah dia lakukan, dan dia tak ulang dah. Dan sebaliknya, dia kena tingkatkan amal ibadah dia. Kalau dulu ni, Imam Ghazali sebut, orang yang apabila dia bertaubat kepada Allah,
dia kembali kepada Allah, dia akan gandakan kesalahan dia. Kalau dulu ni contoh, kalau mulut dia suka duk mengata orang, bila dia bertaubat, mulut dia kena banyak berzikir, mulut dia kena banyak baca Al-Quran, mulut dia kena cakap benda-benda yang baik. Itu sampai dia bertaubat. Tapi kalau dia bertaubat tapi tak berubah juga, dibimbangi, tak diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab kata ulama, di antara tanda-tanda orang taubat dia diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dia tinggal segala dosa-dosa yang dilakukan. Yang keduanya, ditingkatkan amal ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, nampak perubahan. Dan yang ketiga, ulama tambah, dia banyak mengikuti majlis-majlis ilmu untuk meningkatkan amal ibadah dia, untuk meningkatkan keimanan dia, untuk nak takharubkan diri dia kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, dan masa-masa untuk kita, masa untuk kita nak beristighfar, yang pertamanya kata ulama, sepanjang masa siang dan malam. Bahkan bukan kita nak tunggu bulan Ramadan saja, bukan kita hanya nak tunggu malam saja beristighfar. Sepanjang masa kata ulama, siang dan malam, masa mana kita nak beristighfar. Seperti mana seorang penjual roti, kita pun pernah dengar kan, tuk guru, ustaz-ustaz duk cerita seorang yang pembuat roti yang sentiasa berzikir istighfar, zikir istighfar. Mulut dia sentiasa astagfirullahalazim, astagfirullahalazim. Suatu hari dia datang ke masjid, tak semena-mena dia rasa dia nak pergi berhijrah, dia nak berjalan, dia nak merantau, dia nak musafir. Tak semena-mena dia nak pergi musafir. Sampai ke satu tempat yang orang tak kenal dia. Dia ialah Ahmad bin Muhammad bin Hanbal, yang membawa mazhab Hanbali. Dia pergi satu tempat, orang tak kenal dia. Seorang tu guru besar ni. Sampai di malam, tak ada tempat dah nak tidur. Islamic hotel lah kan. Islamic hotel kita ialah masjid lah kan. Mana-mana kita pergi pun tak ada tempat tidur, masjid lah. Saya pun pernah pergi tempat yang tak tahu nak pergi mana ni, cari masjid lah, tidur di masjid seorang-seorang. Jadi Imam Ahmad ni, dia sampai di masjid, dia nak tidur di masjid, dia minta izin penjaga masjid. Penjaga masjid kita tak boleh tidur, tak boleh tidur. Baik, dia kata kalau tak boleh tidur dalam masjid, dia tidur di luar masjid pun tak apa. Penjaga masjid kata di luar masjid pun tak boleh, tak boleh. Kalau tak boleh di luar masjid, di koridor masjid tu, di dalam kawasan masjid dalam keadaan berdiri pun tak apa. Dalam keadaan berdiri pun tak apa. Kita dengar pun sebab lah, no? Sampai penjaga masjid tu pegang tangan Imam Ahmad bin Hanbal ni, bawa keluar daripada pekarangan masjid. Dan tukang yang buat roti ni sedang tengok kelaku ataupun perbualan Imam Ahmad dengan penjaga masjid tadi ni. Maka dia panggil, dia kata, sekarang mai tidur di rumah dia. Kan ada ruang, ada bilik kosong untuk tidur. Dia tahu kata kawan ni tak ada tempat nak tidur. Jadi Imam Ahmad ni, dia pun duduk nak tidur. Sambil dia nak tidur ni, dia tengok pembuat roti tadi ni sedang dia duk uli tepung ni. Orang Arab biasa dia makan roti kan, makan roti uli tepung, no? Kita malam-malam kira nak buat kari kan, nasi dan sebagainya. Orang Arab tak, dia uli tepung kan. Sambil dia duk uli tepung ni, sambil dia berzikir, sambil dia beristighfar kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sampai bila dikatakan sampai pagi, Imam Ahmad nampak seorang pembuat roti tadi ni beristighfar kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan sampai selepas pagi, Imam Ahmad tanya kepada pembuat roti tadi ni, apakah yang menyebabkan kamu beristighfar kepada Allah Subhanahu Wa Taala? Maka pembuat roti kata, apabila aku beristighfar kepada Allah Subhanahu Wa Taala, segala permohonan aku, segala permintaan aku, segala hajat aku, semuanya Allah Taala terima. Melainkan satu je Tuhan tak terima. Maka Imam Ahmad tanya dia, apa dia hajat yang Tuhan tak terima?
Dia kata hajat saya nak berjumpa dengan seorang ulama besar yang bernama Imam Ahmad bin Hanbal. Tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala Maha Kaya, Maha mengetahui. Allah Taala akan tunaikan hajat dia. Maka Imam Ahmad kata, sebenarnya sayalah Ahmad bin Muhammad, sayalah Imam Ahmad bin Hanbal. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka terkejut dia. Imam Ahmad sebut, kerana dengan doa kamu lah, dengan istighfar kamu lah yang Allah Ta'ala membawakan aku ni datang ke sini. Tengok, maknanya Allah Subhanahu wa taala tunaikan semua hajat-hajat dia. Dan cara kita beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu istighfar zikir, istighfar bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan kata kita nak beristighfar minta ampuni, aku ni tak ada dosa apa, tak ada. Kita ada dosa. Lepas tu kata ulama, yang pertamanya dosa sepanjang hari sepanjang malam. Yang kedua, kita kena beristighfar. Kata ulama, sebelum tidur kita kena ingat sepanjang hari ni aku ada buat dosa dengan siapa tak? Dalam rumah tangga kita, suami dengan isteri, isteri dengan suami, ada tak percakapan kita dengan anak-anak, dengan jiran kita, dengan kawan-kawan kita, dengan Allah Subhanahu wa taala sebelum tidur? Dan kata ulama, selepas bangun daripada tidur, ketika waktu sahur, as-suhurul barakah, tasaharu fa innahu fi sahur barakah. Bangun sahur, sesungguhnya pada sahur itu ada keberkatan. Di antaranya waktu itu ialah waktu doa yang sangat mustajab. Bukan kita bangun-bangun balon dia makan dia, makan sembang sampai tak ada sembahyang 2 rakaat pun, kan? Punya syok, kan? Sampai tuk bila azan, kan? Terkejut tuk bila azan, makanan duduk dalam mulut, no? Rupanya tuk bila tersilap azan. Tuk bila tersilap azan, saya pun terkena hari tu ni, kan? Tersilap nak buat macam mana? Al-insan la yakhlu anil khata' wa nisyan. Kan tak lari daripada salah dan silap. Penuh makanan dalam mulut ni. Oh, azan. Kelang kabut. Pula, kan? Lepas tu kita pun dah kumuk-kumuk nak angkat tangan takbir nak sembahyang. Allahu akbar, Allahu akbar. Azan. Azan pula, kan? Duk rasa dah tadi tersilap, rasanya tersilap, kan? Rasa macam duduk di Mekah Madinah macam 2 kali. Tak apa, tersilap. Dan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, waktu sahur dan juga waktu selepas kita berwuduk, kita beristighfar. Nak cerita waktu-waktu yang digalakkan untuk kita beristighfar. Selepas kita berwuduk, kita kadang-kadang lepas wuduk, lepas ambil sembahyang tu, terus masuk dalam masjid, tak baca pun Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah wa salatil sampai habis, dan disambungkan doa-doa dengan beristighfar kepada Allah, minta ampun. Dan beristighfar di antara 2 sujud. Kan kita sujud kali pertama, kita bangun rabbighfirli warhamni, rabbighfirli warhamni wajibuni, lagi warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Duk teringat rabbighfir warham wa taqarrab wa tadza amma ta'lam tu ketika sa'i, kan? Kita campur. Dan satu lagi beristighfar selepas kita nak keluar daripada majlis, bukan lepas daripada majlis ilmu tu, kita sudah dengan tasbih kafarah dan suratul as, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Aku minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi malam ni malam 17, malam ni malam kita kata Ramadan akan nak meninggalkan kita dah. Dah lebih pada separuh dah ni kita ni, kan? Lebih pada separuh dah. Law ya'lamul ibad ma fi Ramadan latamannat ummati an takuna sanatu kullaha Ramadan. Kalau umat-umat aku tahu tentang kelebihan bulan Ramadan ni, manusia akan bercita-cita akan menjadikan semua bulan ni adalah bulan Ramadan.
Jadi bulan Ramadan ni lah, ni bulan ni setahun sekali je. Tahun depan tak tahu lagi. Tahun ni pun alhamdulillah syukur kita boleh hidup dalam bulan Ramadan. Hidup sebut wa balikna Ramadan, alhamdulillah kita dah duduk dalam bulan Ramadan. Tapi nak ceritanya dah kita duduk bulan Ramadan ni, peluang ni, maka kita buat sungguh-sungguh sesuai dengan umur kita. Ulama kata sesuai dengan umur kita. Umur bertambah, amalan bertambah. Bukan umur bertambah, amalan macam dulu-dulu. Masa zaman dia budak-budak dulu. Kita nak kena berebut ni. Fastabiqul khairat. Berlumba-lumba untuk buat kebaikan. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Cari bekalan, sebaik-baik bekalan itu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan dan rahmati Allah Subhanahu wa taala. Paling kurang malam-malam kita bangun beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, beristighfar dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, mengakui. Kata ulama tafsir, kita bangun di setengah malam, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala seperti sepasang kekasih. Sepasang kekasih orang baru kahwin macam mana? Jaga di tengah malam, di waktu orang di sungai tengah tidur. Ibarat gitulah, kita bangun di tengah malam, kita beribadah kepada Allah, kita dengan Allah. Kita dengan Allah. Kita cakap, kita minta apa yang kita nak minta. Tuhan kata, ud'uni astajib lakum. Kamu minta, aku akan perkenankan segala doa-doa kamu. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Aku dekat. Aku dekat dengan kamu. Ibarat kalau kamu datang kepada aku, kamu ingat aku dalam keadaan kamu berjalan, aku dalam keadaan berlari. Fazkuruni azkurkum. Kamu ingat kepada aku ingat kepada kamu. Washkuruni wala takfurun. Dan kamu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, jangan kamu kufur dengan Allah Subhanahu wa taala. Ma yaf'alullahu bi'azabikum in syakartum wa amantum wa kana Allahu syakirun alim. Mengapa Allah Subhanahu wa taala nak mengazabkan kamu kalau kamu beriman kepada Allah, kamu bersyukur kepada Allah? Allah Subhanahu wa taala wa kana Allahu syakirun alim, Maha mensyukuri. Kamu buat baik, dia akan bagi lebih pada tu lagi. Wala najziyannahum ajruhum bi ahsani ma kanu ya'malun. Tuhan akan bagi ganjaran pahala lebih daripada apa yang telah kita lakukan. Jadi peluang semuanya letak pada diri kita. Tuhan kata wahdainahu najdain. Kami bagi dua jalan pada manusia. Sama ada nak imma syakura wa imma kafura. Dia nak bersyukur ataupun dia nak berkufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ma rabbuka bizallamin lil abid. Tuhan tak zalim. Tuhan tak zalim. Tuhan bagi peluang kepada kita buat amal ibadah. Kan banyak-banyak Allah Taala akan bagi ganjaran berlipat kali ganda. Wa ana ajzibih, aku sendiri yang akan bagi pahala. Ni pahala kita puasa ni. Kita puasa sepanjang bulan Ramadan, kita buat amal kebaikan. Dalam hadis qudusi sebut wa ana ajzibih, aku sendiri yang akan bagi pahala. Malaikat pun tak tahu banyak mana Allah Taala nak bagi ganjaran pahala. Tuan-tuan yang rahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi masa perlu tengok muka, dia tengok jam lah kan. Jadi yang baik daripada Allah Subhanahu wa taala, usikum wa iyaya bitaqwallah. Saya pesan pada diri saya dan pada diri kita semua supaya kita sama-sama bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sama-sama kita rebut ambil kesempatan di bulan Ramadan al-Mubarak ini, sama-sama kita tingkatkan amal ibadah, buang kan kita bersifat kepada Allah Subhanahu wa taala, kita sentiasa bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.